Dato' Awi, terima kasih kerana sudi duduk di kursi DJ Nas. Terima kasih kerana menjemput saya. Bila mula terfikir aku nak jadi penyanyi? Sebenarnya saya tak terfikir nak jadi penyanyi pun. Dan saya pun tak tahu yang saya ada bakat menyanyi. Dia berlaku secara tak sengaja. Bila saya tak sengaja lah. Dia macam ni. Kisah dia dulu, boleh saya cerita ni? Kisah dia dulu waktu zaman saya remaja lah, kecil, bukan belasan tahun lah. Kita orang selalu lepak kat satu taman, nama taman ni Taman Balak. Setiap hari Jumaat dia ada pasar malam dekat bengkel Mara, Keramat. So, bila zaman itu, pada zaman itu zaman break dance. So saya pun terbabit lah dengan break dance lah apa semua lah. Dan bila kita dah habis break dance kat situ, kita orang lepak di taman ni lah. Kita break dance di bengkel Mara di flat ni. Kita lepak dekat sini sambil bermain gitar, member-member main gitar. So ketika itu lagu yang popular, lagu Datuk Sheikh, lagu Lina, Umi kan. Lagu-lagu tu. Lepas tu Alley Cats, lagu Sekuntum Mawar Merah. So saya secara tak sengaja menyanyi. Saya menyanyi, member main gitar sini, saya menyanyi. Tiba bila saya menyanyi, couple-couple yang ada kat taman tu, dia orang datang. Dia berkumpul, dia duduk kat depan. Saya macam, apa ni? Saya jadi seronok lah mula-mula. Aku, orang suka dengar aku nyanyi. Saya tak tahu yang saya boleh menyanyi. Lillahi, saya tak tahu. Pasal saya tak dibesarkan dalam, tak ada information tentang seni. Orang tua memang tak ada. Orang tua menyanyi, bapa saya menyanyi, mak saya qasidah dan sebagainya. Diorang memang ada tu bidang, tapi saya tak ada information tentang tu, tentang kesenian ini. Bapa saya tak pernah cerita tentang nyanyian, tak pernah cerita tentang muzik, tak pernah. Jadi saya menyanyi, dia orang datang duduk. Berlaku setiap minggu, setiap hari Jumaat kita lepak, memang datang pasar malam, kita pergi break dance dulu, lepas tu pergi menyanyi. Tu memang kelakar lah tu kan. So break dance tu pun sama juga, kita bising kat bawah, orang baling air daripada atas. Itu semua sejarah yang saya tak dapat nak lupakan lah. Jadi bila saya tengok, member pun cukup. Orang baling tu tak suruh turun tak? Saya tak nampak semua. Okey, baik. Lepas tu, okay lah, di situ baru saya tahu, dia suka aku nyanyi lah dia. So saya pun fikir, tak apalah, tak ada fikir pun nak jadi penyanyi. Waktu itu, TV hanya ada bintang RTM je. Dan saya menyanyi satu hari di depan rumah, lepas balik sekolah tu kan. Saya nyanyi lagu Alley Cats kalau tak silap saya. Ada satu kakak kat depan rumah tu. Saya duduk setenggan dulu. Depan rumah tu ada pipe air. So dia tengah membasuh baju kat situ. Nama kakak ni Kak Lah nama dia. Saya ingat lagi. Dia saya nyanyi tengah saya duduk seronok-seronok seorang kat depan beranda rumah tu. Kakak tu kata, "Awi," dia. "Masuklah bintang RTM, Awi boleh nyanyi lah," cakap. Bintang RTM kan. Siapa nama kakak tu? Kak Lah. Kak Lah, okey, sorry. Kak Lah. Ada lagi? Masa tu pun dia dah tua, saya ingat sekarang tak tahulah kan. Dah lama tak jumpa. Saya keluar daripada kawasan tu pun tahun 85. Dan tu yang tak tahu apa berlaku. So dia kata saya boleh nyanyi. Saya pun macam, ya ke, tak ya ke kan. Tak terfikirlah. Satu hari, bila saya dah mula start, dah habis, zaman sekolah tu saya dah main muzik. Time saya habis sekolah, saya dah mula start serius lah muzik ni. Saya dah serius start tahun 85 tu, saya dah serius lah. Dah form band apa semua. Wings lah masa tu? Masa tu bukan Wings. Wings saya simpan nama ni. Masa kita bertanding pun saya tak pakai nama Wings. Tu kejap lagi saya cerita ni. Saya berbual dengan kawan saya. Dia tanya, "Kau cita-cita kau apa?" Masa tu saya dah nampak dah yang saya nak minat dalam muzik kan. Saya cakap aku cita-cita nak jadi superstar. Superstar? Jadi superstar. Kawan saya pula, "Kau cita-cita nak apa?" "Aku nak jadi bouncer," dia. Sudahnya dia jadi bouncer betul-betul dan saya jadi penyanyi. Alhamdulillah. So, itu cita-cita dia lah. Jadi di situlah bermulanya langkah saya menjadi seorang anak seni.
Datuk kata tinggal dekat Setinggan waktu tu. Kasar hidup waktu tu. Rough lah. Kehidupan lah. Very rough. Saya dikelilingi oleh penagih-penagih. Kehidupan kita melihat penagih bogil berjalan. Kita melihat kawan-kawan kita mati kerana dadah. Kita melihat macam-macam benda kan dalam tu, pelacuran dan sebagainya kan. Kita duduk dalam keadaan yang daif lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat doa mak bapak agaknya dan ketegasan bapak saya ni seorang guru silat. Jadi dia melihat disiplin dia cara lain. Dia disiplin dia cara lain betul lah. Dia memang mengajar saya supaya jadi jantan lah, ya. Dan dia selalu ingatkan saya, kau kena selalu ingat yang kau ni ibaratnya ayam jantan. Kalau kau keluar rumah, kau mesti kena ingat musuh kau berada di mana-mana. Ayam jantan kalau selalu di toli-toli belakang kan. So dia selalu kena ingat yang benda tu je. Jadi jangan kau terleka dalam kehidupan. Itu pesanan bapa saya yang saya ingat sampai hari ni. Duduk dalam keadaan yang dikelilingi dengan benda-benda macam itu kan. Saya syukur saya terlepas daripada segala-gala Pernah tergoda tu? Ya. Saya melalui proses tu juga. Dan tapi itulah yang saya cakap tadi, bila bapa yang tegas, yang garang, sama dia memang fighter. Jadi itu salah satu punca saya fikir 800 kali lah untuk buat satu-satu benda yang boleh memalukan dia dan menjengkelkan lah maksud saya. Jadi bila saya terbabit, automatically dia teringat muka bapak, muka mak. So, saya tarik handbrake. Itu sebab saya boleh berhenti rokok anytime. Saya ada power yang bapak saya bagi. Memang saya bayang muka dia je saya boleh tarik balik. Itu yang sampai sekarang tu terbayang muka bapak tu sampai sekarang. Dia punya respect tu sampai sekarang, of course lah bapak kan. Siapa tak sayang bapak, hormat. Tapi dia memang kekuatan saya sebenarnya dekat dia. Bila dia pergi, dia tinggalkan saya 4 bulan saya down. 4 bulan memang saya maksud down ni lah. Lost. Saya lost. Saya macam kekuatan tak ada. Saya nak bergerak, saya nak berjalan, saya nak apa semua macam tak boleh move on. Sebab walaupun saya dengan bapak saya ni jarang bercakap, tapi bila dia ada tu saya rasa macam selamat. Bila dia tak ada kan, rasa macam adakah aku akan selamat seperti mana yang dia ada kan? Itu terlalu 4 bulan saya jatuh macam tak ada terima benda tu. Tapi dah lama kelamaan tu, yalah, ni semua Allah punya kuasa kan. Kenapa recording Wings first album 4 orang daripada 6 orang? 5. Dia dalam band ni biasalah keluar masuk dan mencari keserasian. So bila kita 5 orang pada peringkat awalnya, seorang ni dia bekerja, seorang ni dia tidak boleh cope up dengan band. So itu yang berlaku, pecah keluar. Bukan pecah, dia keluar dan kita gantikan. Pada peringkat awalnya saya, Syam, Barum, Zul, Ipin dengan Georgette. Ipin keluar, gantikan dengan Zul. Lepas tu Barum keluar, kita tak ada ganti siapa-siapa, kita jalan 4 orang. So bila jalan 4 orang ni, Georgette dengan Zul keluar, buat satu band nama Souvenirs dengan Kid waktu tu. Saya dengan Syam tinggal berdua. Jadi saya nampak Black, saya tarik Black masuk. Bass player tak ada. Saya nampak Eddie, Syam recommend ada satu kawan kampung baru. Saya pergi tengok Eddie perform situ kat Keramat. Saya tengok, okey dia ni. Lagi dulu ada apa. Saya tengok style pun dia ada. Cakap saya offer dia, nak tak kan. Eddie pun setuju. Kita form lah 4 orang. So saya, Syam, Zul dengan saya, Syam, Eddie dengan Georgette. Dengan Black. So ini kita start main dekat dalam club apa semua kan. Kita start main club. Start daripada itulah nama tu berkembang.
Dan bila 87 album Wings pertama keluar, Syam main, Syam ada. 88 Syam tak ada dah. Sebelum ganti Tam. Satu gitaris Cina, Tam, daripada kumpulan H2O. Bagus dia. Sekarang dia jadi engineer, sound engineer. Tapi family dia tak nak bagi dia main muzik, suruh berniaga. Lepas tu saya nampak Joe, pasal Joe pernah tolong kita orang waktu di club. Jadi saya pergi panggil Joe masuk gantikan Tam. Kalau kita tengok first album tu banyak involvement juga Syam dalam bikin lagu tu juga. Kenapa Syam keluar first album? I mean, kenapa dia keluar untuk second album? Tapi ada soalan yang mungkin orang akan tanya juga. Punca, sebab? Mungkin waktu tu dia tak ready lagi kot. Tak ready? Untuk perform. Okay. Mungkin. So dia, lepas tu dia keluar, dia belajar. Dia terus asal bakat dia kat dalam club. Dia main dengan Headwind, band-band yang bagus-bagus. So Alhamdulillah, dia sekarang bagus. First album Wings tu, semua main sendiri tu? Tak. Tak? Okey. Drum ada 1-2 lagu, dua lagu Sessionist? Zahid main. Okey. Gitar ada 2 lagu ke 3 lagu OP main. Masa first album. Okey. Tapi yalah, kita memang zero knowledge pasal studio, pasal apa kan waktu tahun 87 tu. Masuk dengan semangat nak berjuang je kan. Nak dapat peluang, inilah mungkin menjadi pekerjaan kita semua hidup ataupun sementara kita tak tahu. Tapi bila kita dah duduk album pertama, macam gini sebenarnya studio work. Dan album kedua dah titik jari kan. Jangka Wing besar macam ni tu? Kalau M. Nasir cakap, korang kalau jual 10,000 pun dah cukup bagus lah. Betul. Album pertama. Tapi kita punya usaha lah. Kita pun tak nak duduk takut tu je. So usaha demi usaha yang kita buat. Alhamdulillah, first album jual ratusan ribu, second album jual ratusan ribu. So kita bukan nak mengejar glamour sahaja sebenarnya. Glamour tu penting untuk satu band awal-awal. Kita nak mengejarkan ini sebagai satu pekerjaan tetap pada kami lah. So kita buat hukum undang-undang kita sendiri. Satu hari 5 jam dalam studio, satu hari 5 jam dalam studio wajib. Kecuali Ahad, satu Ahad. So itu benda yang kita buat sampailah ke hari ini, dia menjadi macam makanan kita lah. Kenapa Dato' M. Nasir dia tak confident? Dia kata kalau jual 10,000 pun dah kira baik. Pertama waktu tu kita orang ni terlalu muda. Kita orang the first rock band yang muda. Yang belasan tahun dah recording. Zaman dia waktu ketika itu, Search dengan Left Handed ni semua dah senior. Beza 10 tahun daripada kami. So waktu kita masuk tu, kita tengok kita macam budak lah. Macam percaya tak percaya lah kan. Tapi lepas daripada itu dia melihat kesungguhan kami dan dia terus bagi apa yang sepatutnya untuk Wings ni kan. So kita pun dapatlah ilmu daripada Dato' M. Nasir kan. Kita tengok dia nampak akan keseriusan kita ni, kesungguhan berubah terus. Berubah terus, persepsi dia pun berubah. Mula-mula masa Wings main Funfair tu struggle tak? Struggle. Saya pernah dapat bayaran RM5. RM5 RM5 seorang. Satu kepala. Dulu bully lah, zaman bully. Okey. 80s ni zaman bully. Toke bully, penonton bully kan. Dia orang macam melihatkan artis ni sebagai satu bahan untuk dibuli. Selepas peristiwa Piramli kena baling botol apa semua kan. Saya pernah dapat cerita tu di Kampung Baru, dia naik menyanyi. Start tu late 70s masuk sampai ke 80s ni adalah zaman bully. Jadi zaman-zaman itu pada artis-artis macam kami 80-an struggle lah nak melayan perkara bully ni. Itu yang dulu asyik keluar kisah saya bergaduh tu. Sebenarnya saya berdiri untuk menyelamatkan maruah penyanyi. Sampai bila nak kena bully kan? Masuk klub, orang main bully. Kita buat girlfriend, orang pegang bontot girlfriend kita.
kan. Ramai-ramai kutuk, pondan macam bapuk apa semua. Oh, masa you taman rambut panjang tu. Zaman tu. So bapuk lah sangat kan. Melenting tu kan? Melantun tu kan? Melantun lah kan time tu. Itulah. Di situ lah. Kalau saya rasa saya tak start, benda tu takkan habis lah. Okey. Benda tu takkan habis lah. Ramai yang datang jumpa saya, ucap terima kasih lah. Even penyanyi-penyanyi senior-senior pun datang. Kalau saya tak start, maka selamanya orang akan ingat yang penyanyi semua bapuk. Dia ramai penyanyi-penyanyi yang kena baling, berusur, kena baling apa-apa. Saya cakap kenapa kalau kau tak suka, jangan buat macam ni. Kau tak suka, kau jangan tengok. Cari siapa-siapa yang kau suka. Kalau nak datang show ni, kau enjoy sudah. Tidak, jangan bayar kan. Kau keluar, pergi cari penyanyi lain. So Alhamdulillah lah, Wings so far tak ada masalah dengan kena baling, rumput, telur, batu. Tak pernah Alhamdulillah tak ada. Sebab benda ni berlaku semua yang bully yang kita orang kena ni adalah dalam kelab. Habis itu yang dilalui oleh ahli kumpulan Wings. Habis you punya orang tua ada tak tempias-tempias kena because anak jadi rockstar bagai 80-an bila penyanyi rock ni selalu dikaitkan dengan dadah. Dadah ni dulu alasan menyanyinya dadah. Rock ni dadah, rock dadah. Tak ada masa depan tu Jadi bila benda tu berlaku, saya tanam semangat nak buktikan kepada parents saya yang persepsi ni salah. Saya menyanyi rock. Kalau saya ni lalok atas pentas, macam mana saya nak menyanyi? Saya menyanyi yang lagu kuat hard rock kan. Kena ada energi, nak ada apa. Kalau saya stone, macam mana saya nak menyanyi? Itu yang saya ubahkan persepsi kedua orang tua saya ni dengan saya buktikan dia. Saya pergi main gym, sihatkan tubuh badan dan semua. Nampakkan performance saya. Dia orang datang curi-curi tengok anak dia menyanyi kan. Jauh-jauh dia tengok, kadang-kadang kat expo mana-mana fanfare kan, dia orang datang tengok dari luar. Mak bapak dia ngintai nak tengok apa kejadian anak dia atas pentas. Alhamdulillah lah saya dapat buktikan dengan mak bapak saya yang saya sihat, insya-Allah. Datuk setuju Isabella dan Sejati buat orang lebih lembut untuk terima rock? Bukan kerana lagu tu sebenarnya. Sebenarnya kerana coding kita. Maksudnya ya? Kita minor rock ni, orang yang lembut je, chord yang lembut. Dia tak kasar tau. Kalau major chord ni bunyi dia kasar kan. So, bukan kerana lagu tu dah tentulah sedap. Kebetulan mungkin secara tak sengaja. Tapi sebelum tu pun, kalau kita lihat lagu-lagu sebelum Isabella, ada lagu-lagu search yang lain yang lembut. Tapi tak sepopular Isabella. Macam lagu Wings sebelum ni, Intan Kuku Sepian, apa semua. Semua minor. Semua minor. Jadi, ini yang berlaku di Malaysia. Pengaruh daripada Scorpion itu terlalu kuat sangat. Melodi dia tu terlalu kuat. Jadi mungkin inilah yang menyebabkan muzik Malaysia ni jadi begini. Saya ingat peminat Wings dia meminati Wings tu dengan sangat tulus dan ikhlas lah tu. Kerana cinta dan sayang pada Wings lah. Mungkin. Bila mana peminat Wings, bila dia kata dia rindukan petikan Joe Wings di Wings tu, apa komen Datuk Awi? Move on lah. Benda dah tak mungkin berlaku kan. So move on lah. Benda ni macam kami pun perlukan sesuatu benda yang berbeza lah. Kita tak nak ditakut itu je. Stagnan. Di situ je kan. Buka minda. Dengar sesuatu benda yang baru, yang mungkin lebih bagus, mungkin lebih okey daripada sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin tak bagus kan. Tapi dengar dulu, kita buka dulu, bagi laluan kepada benda baru yang untuk kita berikan kan. Pada saya, move on lah. Dia di cerita macam mana sekalipun, sebenarnya cerita ni menyakitkan hati dua gitaris saya. Kan, diorang pun ada perasaan. Diorang pun hebat dalam industri. Adri Hashim siapa yang tak kenal? Producer, komposer dan sebagainya kan. So dia pun banyak award dan dia menang. Dia bukan calang-calang komposer, calang-calang musician.
Syam punya pengalaman puluhan tahun main dalam kelab apa semua, berapa ribu lagu pula yang dia dah main kan. So do some respect dengan this dua makhluk Allah ni kan. Yang lain, yang mana-mana pengikut ni try to terima lah, cuba menerima apa yang kita nak bawa dengan benda yang baru ni. Bawa benda baru yang semestinya kita juga memikirkan sesuatu yang best untuk kita berikan kepada orang. Takkanlah kita orang 5 orang ni tak ada cita rasa yang bagus dengan M. Nasir sebagai producer. Kan? Takkan M. Nasir tak ada cita rasa yang bagus. Kan kita orang panggil semua Sifu. So move on lah. Jadi Datuk rasa bila orang bicara pasal Joe Wing tu umpama disrespect untuk you punya gitaris tu? Saya rasa begitu kan. Kenapa nak menghantui lagi? Sedangkan kalau kita tengok benda ni adalah budaya dalam seluruh dunia. Band bertukar ganti. Kalau kita lihat Deep Purple tukar gitaris daripada Richie Blackmore pergi ke sekian. Kita tengok Rainbow bertukar-tukar, Ozzy Osbourne bertukar-tukar. Kita tengok ramai yang benda ni yang Iron Maiden, even Iron Maiden pun sama. Kenapa kau masih kat tahap tu lagi? Kenapa kau kat situ lagi? Itu aku heran ni. Kenapa? Move on lah. Pergi somewhere. Pergi dengar sesuatu benda yang nak dibawa oleh benda baru ni kan, oleh kami ataupun Adri atau Syam kan. So try dengar dulu baru kau komplain. Saya pernah interview satu orang pelakon bintang filem, saya tak tahu ingat lagi ataupun tidak dia ni. Nama dia Era Fazira. Orang Indonesia Bukan, orang Malaysia. Orang Malaysia. Bekas Ratu Cantik Malaysia. Ingat lupa. Dan dia kata, lah. Datuk Awi yang bertanggungjawab bawa dia jumpa Yusof Aslam. Dia kenal saya ke? Dia kata macam tu tu. So, you rasa kiranya dia bertanggungjawab jugalah dengan dia punya yang berjaya dalam kerjaya nyanyian, pelakon ni. Dia sejarahnya gitulah. Itulah sejarahnya, betul lah kalau dia cakap tu. Waktu mencari Datuk Yusof Aslam ni nak buat selepas kejayaan Pemburu Bayang, dia janji dengan saya satu movie, dia kata nak buat cerita apa. Saya cakap ambil kisah benar saya, Sembilu tu lah. Ambil kisah benar saya. So okey lah, buat cerita, audition. Mula nak ambil, ada satu pelakon ni, saya tak perlu sebut nama dia. Dia tak nak berlakon dengan saya sebab saya penyanyi. Dia tak suka, waktu tu pelakon tak suka berlakon dengan penyanyi. Kan? Beberapa pelakon-pelakon senior ni kita offer, abang boleh bayar saya macam mana abang bayar Awi ke, dia tanya. Soalan-soalan macam itu keluar kan. Jadi pelakon perempuan ni tak nak. Sebab saya tak ada kelas kot kan. Tak apalah. Kan? Jadi Usop pun pening. Kata apa? Saya ada satu orang yang saya kenal cakap dengan dia. Siapa dia? Bekas Ratu Cantik Malaysia. Oh, okey, datang audition. Waktu first audition tu mungkin era gugup agaknya, gugup first time kan. Saya tak lepas dalam masa tu. Aku cakap dengan Abang Usop, cakap bang tak apa bang, saya tahu apa nak buat. Saya dalam masa sebulan tu kan, kita orang selalulah berkeluar sama gini-gini sampailah bercinta. Dan lepas tu pergi ke set, dia dah tanya, Abang Usop tanya, kau buat apa ni? Dah boleh dah ni je. Cakap adalah kan. So itulah punca dia kan. Jadi soalan saya lah yang saya tanya, masa you bawa Era Fazira jumpa Datuk Yusof Aslam tu, you memang tahu dia ada bakat ke ataupun memang you memang tak suka tahu dengan dia? Masa tu tak tahu yang dia Tujuan bawa tu? Sebab look dia. Sebab dia look dia. Okay. Sebab look dia dan dia status dia sebagai Ratu Cantik tu kan. Okay. So mungkin ini bakat tu boleh digilap. Try bawa kita tanpa tahu akan bakat. Okay. Jadi bila tengok itulah Sembilu kan. Dan Era memang dia memang seorang yang berbakat besar lah. Letaklah di kat mana pun dia boleh hidup. Ceritakan pada saya pasal lagu, saya rasa lagu rock number 1 bagi saya. Nombor 1 di tata saya. Taman Rashidah Utama. Lagu tu berkisahkan tentang percintaan lirisis ni. Okey. Lagu ni sebenarnya
dicipta oleh Eddie Wings. Okey. Lagu tu? Eddie yang mencipta lagu tu. Ditulis oleh Bob Lokman. Okey. Tapi dalam inlay Bob kata letaklah nama dia sebab dia nak tujukan lagu tu kepada perempuan tu. Okey. Bob bukan seorang pencipta lagu, dia pencipta lirik. Okey. Eddie yang menciptakan lagu tu. Jadi Eddie kata tak apalah, buburlah nama Bob. So Bob dia suka dengan satu wanita ni lah. Dia duduk di kawasan yang bernama Taman Rashidah Utama di Senawang. Di Semban. So pagi je kan nanti kan Bob ajak, "Wih teman aku. Kisah dululah." Bob kalau dengar ni minta maaf Bob. Ini kisah lama Bob. Tak Bob. Jambu aduh. Pelakon, seorang pelakon. Okay. Sekarang. Dulu masa tu saya pergi ke sekolah dia tunggu depan gate. Jika Bob jauh-jauh lah sikit kan. Pagi-pagi buta saya tutup muka. Perempuan melalu kan. Masa tu kita orang dah album kedua dah kenal lah, orang dah kenal lah. Pelakon. Semua orang kenal lah pelakon ni, memang popular. So, jadi kisahnya macam perasaan cintanya ditolak lah, tak berjawab kan. Bukan ditolak, tak berbalas lah. Jadi itu yang dia menciptakan lirik tu kan. Ku berjalan di dalam hujan, cari api yang terpadam. Epic tu Benda-benda tu. Hisap okok, lepas tu nak mencari lighter, tak ada. Okok dia terpadam. So, dalam hujan kan. So, itu yang sejarah. Lagu-lagu dulu dia banyak dekat dengan penulis. Banyak cerita tentang diri dia, kejadian yang dia nampak, kan, apa yang berlaku dalam diri dia, saudara dia, mak dia, bapak dia. Kalau dulu punya penulisan, kejadian alam. Itu yang dia menceritakan. So, itulah kisahnya Taman Rashidah Utama. Tok, bila netizen agak kasar dengan penyanyi yang makin berperingkat umur, tak boleh deliver macam dulu. Your thought on that? Fikir Datuk tentang perkara itu. Ini soalan macam perangkap ni. No. Saya tanya. Saya berpegang berpegang teguh kepada tiada benda yang mustahil. Ya. Steven Tyler 72 tahun umur dia, still rock on stage, still good dalam live dia. Mick Jagger walau lagu dia bukan high pitch apa semua, but still rocking. Scorpion dekat 70 umur dia, still there. Sebenarnya nak dan tak nak aja. Benda ni nak dengan tak nak saja. So, kalau ada keyakinan, ada kekuatan, mau, buatlah sesuatu. Doktor ada, gym instructor ada, apa yang kita nak dalam dunia ni semua ada. So, get your energy, jadi macam dulu balik. Age is just a number. Okay, ni number saja. Selagi kau ada kederat Tuhan bagi, selagi tu kita boleh perform dan jagalah elok-elok. Tuhan bagi suara, kederat kita kena jaga. Bagaimana umur 54 tahun ni Datuk Awi melihat kehidupan ni, Dok? Sama sekali saya pun tak sangka yang saya boleh berdiri selama ini dalam sampai ke umur 54 tahun. Saya pun tak sangka kerana saya mula terlalu awal, belasan tahun terlalu awal. So, dan saya dalam industri ni 38 tahun, bukan satu jangka masa yang pendek, terlalu lama tu. Tapi alhamdulillah still relevant, still lagi orang memanggil untuk pergi show, konsert dan sebagainya. So, syukur banyak-banyak. Dan saya memberi tempoh lebih kurang dalam 15 tahun akan datang untuk saya stop. Okay. Untuk Wing stop. Saya dah bagi tahu dengan Wing sama semua. 70 tu, Dok? Itu pun kalau sampai. Okay. Itu pun kalau sampai. Kalau masih dikendaki, masih diperlukan lagi dalam industri ni, kita cuba cari jalan penyelesaian kesudahan dia sebelum 15 tahun ni. So, ini yang sekarang kita tengah buat.
sikit-sikit dan alhamdulillah dalam masa 38 tahun dan tahun ini kita diiktirafkan sekian-sekian untuk perform di sini, di sana, di sini dengan orang kata oh harga tiket kayangan lah bla 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 lah kan. Saya cakap kalau dulu saya naik kancil, sekarang orang bagi saya Rolls Royce, takkan saya nak tinggalkan Rolls Royce ni. Saya kena pandu Rolls Royce ni sekarang sebab ini zaman yang tengah masa yang tengah orang nak dan memberi kepada kami untuk naik Rolls Royce tu. Jadi inilah masa dan ketikanya. So, setelah penat lelah kita puluhan tahun, inilah kita dapat perform di sini, dapat sana, dapat sini, dapat sana. Itulah targetnya sehingga sebelum 70 ni ada kesudahannya lah. Top 3 tu. Top 3 lagu nyanyian Awi, pilihan Datuk Awi. Nombor 3. Gemah Indra Loka. Ingin ku pakukan kakiku tanahmu. Dia satu lirik dia, dua lagu tu memang sangat mencabar untuk menyanyi. Okey. Saya memang suka lagu tu. Mabuk Tujuh Lautan. Second. Okey. Sebab Dalam Kehadiran Sofia. Pertama. Saya memang ini tiga lagu yang gila. Mabuk Tujuh Lautan dulu. Kenapa itu pilihan nombor 2? Saya cakap, saya rasa ni satu komposisi yang dahsyat yang dibuat oleh M. Nasir. Gemah Indra Loka, Mabuk Tujuh Lautan dengan Dalam Kehadiran Sofia ni satu komposisi yang berbeza. Bukan Wings sangat. Dia lain. Wings bukan macam itu. Kalau kita dengar betul-betul Wings dengan Double Trouble ni memang sungguh lain daripada yang lain-lain ni. Jadi saya macam terpikat dengan 2-3 lagu ni. Satu perkara susah nak bawa lagu ni dan melodi dia sangat best. Range dia pun dahsyat. Itu yang saya macam saya cabar diri saya untuk nyanyi dan alhamdulillah kita ada performance kita akan nyanyi lagu ni. Bazooka Penaka tu dia terinfluence juga dengan Double Trouble tu kan? Betul ke tidak? Bazooka Penaka tak sangat saya rasa. Bazooka Penaka lebih straightforward lah. Okey. Lebih straightforward dia. Dia tak ada banyak sangat dia punya part dia kan. Lebih simple lah, lebih simple. Tak seteruk tu lah, tak seteruk Double Trouble-nya tu. Yang itu dia punya counting pun gila, seksa nak masuk, menyanyi pun susah. Memang sangat Gemah Indra Loka tu gila. Kau dengarlah, nyanyilah counting dia. Yes. Kalau Wings bukan Wings di Double Trouble, stage tak di Double Trouble? Itu tak pasti. Okay. Itu muzik dia orang. Saya tak follow sangat. Favorite album Wings, Datuk ialah? Jerangkung satu adalah sebab saya nak sebut pun nanti kan ada terasa. So saya sangat suka album tu. Tapi saya tak suka sound dia. Tapi saya suka komposisi dalam tu. Jerangkung Datuk Atan kata, Datuk Awi Ultimate Warrior. Kata Era Fazira, pada saya, you strong character. Datuk Awi, terima kasih kerana sudi duduk di kursi di Jenas. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih.